Sebagai seorang pelabur saham, saya ulang, sebagai pelabur saham dan bukannya pedagang saham, kerja kita ialah mencari saham-saham yang sedang dijual di bawah nilai yang sepatutnya. Dan ilmu ini dinamakan sebagai ilmu valuation. Macam mana nak bermula? Dengan mula memahami bahasa bisnes iaitu perakaunan. Dan kita bacalah penyata kewangan yang disediakan. Inilah juga yang disebut sebagai aliran fundamental analysis. Ada sebahagian pelabur yang memang dah pandai cara membaca penyata kewangan sebab dia memang ambil course accounting dan finance waktu belajar dulu. Dan ada sebahagian yang lain perlu belajar sampai di peringkat masters seperti MBA ataupun pergi ke kelas-kelas kewangan yang mengajarkan topik ini yang dibuat khusus untuk orang dewasa dan juga golongan profesional. Jadi selepas dah pandai baca penyata kewangan, bolehlah kita membuat penilaian sesebuah syarikat. Menurut Profesor Damodaran, ada banyak model nak buat valuation ni. Tapi cuma ada dua pendekatan sahaja. Iaitu yang pertama intrinsic valuation dan yang kedua relative valuation. Intrinsic value ini ialah bila nilai aset itu ditentukan dengan jumlah aliran tunai yang dapat dijana sepanjang aset itu wujud. Mula-mula, kita kena tentukan cash flow yang boleh syarikat tu dapat. Kemudian, sejauh mana kita yakin dengan anggaran cash flow tersebut. Pada masa yang sama, kita juga perlu tentukan berapakah growth rate dan juga discount rate yang perlu diambil kira semasa membuat pengiraan itu tadi. Nampak macam senang, tapi realitinya adalah susah. Sebagai contoh, berapa ramai orang yang membuat penilaian sesebuah syarikat pada tahun 2017, 2018, dia dah tahu pada tahun 2020 ada wabak COVID-19. Jadi macam itulah susahnya nak meramal masa depan. Pendekatan kedua pula ialah relative valuation. Dan saya nak gunakan contoh pelaburan hartanah untuk memudahkan pemahaman. Dengan intrinsic valuation, kita patut bersedia untuk bayar lebih ke atas rumah yang bagi hasil sewa yang lebih tinggi dan juga lebih konsisten berbanding dengan rumah yang bersifat spekulatif dan juga tenant sekejap ada, sekejap tidak ada. Manakala relative valuation pula, kita perlu tengok dalam satu kawasan kejiranan yang sama, berapakah harga-harga rumah yang dijual di situ. Dalam konteks pelaburan saham, sebagai contoh, saham A dijual pada PE 8 dan kita tengok dengan industri yang sama, saham-saham lain dijual pada PE 12-13 sebagai contoh. Maka pada ketika itu, kita patut beli saham A. Begitulah dinamakan relative valuation.